Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tadi kalau kita dengar saya ada membaca doa tu kan. Itu doa kita harapkan selalulah kita mengamalkannya, iaitu untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapat ilmu yang bermanfaat. Ini yang akan kita kongsikan bersama agar amalan-amalan kita ini berterusan selepas Ramadan juga, dan juga mendapat rezeki yang baik. Moga-moga dengan rezeki yang baik itu Allah menerima doa-doa kita, kerana kita seluruh badan kita terhasil daripada benda-benda yang baik dan halal. Dan juga mudah-mudahan juga Allah memberkati amalan kita dan menerima amalan kita dengan sebaiknya. Alhamdulillah. Tajuk kita pada hari ini adalah Ramadan yang meninggalkan amalan yang berterusan. Adapun Ramadan adalah bulan puasa. Bulan Ramadan ni kita mengamalkan puasa sebanyak 30 hari sepanjang bulan Ramadan, dan menjadi puasa wajib bagi diri kita semua yang sudah berakal, yang sudah baligh, dan juga yang ingin bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Begitu juga selepas Ramadan ini, bagaimana amalan kita? Adakah kita hanya beribadah pada bulan Ramadan sahaja dan meninggalkan pada 11 bulan yang lain, ataupun kita meneruskan amalan tersebut, tapi kebanyakan amalan-amalan yang akan saya kongsikan dia berupa amalan sunnah, ya. Jadi kalau puasa pun adalah puasa sunnah, dan juga solat memanglah sentiasa kita melakukan solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Itu adalah solat-solat wajib, dan kita akan tambahkan dengan solat-solat sunnah, ya. Begitu juga segala tingkah laku kita, amalan kita, akhlak kita mestilah sebagaimana yang kita amalkan dalam bulan Ramadan ini. Mari kita sama-sama meninjau apalah amalan yang boleh kita lakukan berterusan setelah Ramadan. Janganlah kita hanya fokuskan kepada Ramadan saja. Kita bukan menyembah Ramadan kan. Kita adalah umat Islam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dan waktu. Banyak perkara-perkara yang diajarkan kepada kita untuk kita mendapat keberkahan pada bulan-bulan yang lain juga selain Ramadan. Salah satunya adalah dari sudut ibadah, dari sudut puasa, dari sudut solat, dari sudut kita menjaga akhlak. Saya pecahkan kepada tiga nanti, ya. Jadi sepanjang bulan Ramadan ni kita sudah pun berlumba-lumba melakukan beribadah selama masa bulan Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh
Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir-akhir Ramadan tu, 10 Ramadan adalah hari-hari yang sangat-sangat baik untuk kita berdoa kepada Allah agar segala yang kita usahakan, amalan-amalan yang kita buat, manalah tahu ada di kalangan kita yang baru saja berhijrah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga anda mendapat Lailatul Qadar dan doa anda diterima agar kita istiqamah dalam ibadah kita. Begitulah yang dituntut kepada kita, iaitu Nabi SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul amal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Di situ disebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang berterusan walaupun jumlahnya sedikit. Janganlah kita terlalu mengejar, terlalu banyak ibadah yang kita buat, tapi akhirnya nanti kita akan penat, ataupun ada setengah orang daripada kalangan kita yang inginkan natijah yang cepat. Jadi kalau dia sakit, dia nak cepat baik dengan aku sudah banyak berdoa, dah banyak solat semua, banyak puasa, tapi tak baik-baik juga. Kita jangan sampai menjadi orang yang putus asa dengan rahmat Allah. Sebenarnya Allah tu banyak memberi cabaran dan cubaan kepada kita, hendak menilai adakah kita termasuk orang yang sabar, orang yang berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah tidak memberikan di dunia, Allah akan berikan balasannya di akhirat. Mudah-mudahan balasan kita di akhirat balasan yang sebaik-baiknya. Kita tak rugi, kita tak kecewa kerana kita tidak boleh balik ke dunia semula. Begitulah semangat yang perlu kita ada. Pelan-pelan meningkat dan sentiasa melakukannya. Jangan buat terlalu banyak tapi nanti meninggalkannya. Tapi pada saya pun adalah tiap apa juga. Kerana manusia tu berbeza-beza. Kadang-kadang dia nak juga memaksa diri untuk melakukannya, tapi akhirnya kadang-kadang dia meninggalkan. Tapi di dalam hadis tadi yang saya sebutkan, amalan yang Allah suka, Allah cinta, Allah suka adalah amalan yang berterusan walaupun kita lakukan dengan jumlah yang sedikit. Wa inqallah. Jadi setelah Ramadan, kita kena konsisten dalam kita mengamalkan apa yang kita sudah amalkan dalam bulan Ramadan ini. Termasuk solatnya, termasuk puasanya, termasuk menjaga adab dan tingkah laku kita. Bukan hanya Ramadan saja kita menjaga tingkah laku, tapi selepas Ramadan juga. Kerana selepas Ramadan kita ada 11 bulan. Jadi lebih banyak daripada bulan Ramadan. Ada di kalangan kita pada bulan Ramadan ini sudah mula berjinak-jinak, sudah mula berhijrah. Adalah baik sekali. Saya doakan dan juga kita semua mendoakan mereka yang berhijrah agar istiqamah dan konsisten dalam pencariannya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada setengah daripada kita yang waktu Ramadan saja solat, waktu Ramadan saja dia berpuasa, lepas Ramadan dia dah puasa-puasa sunat semua dia tidak lakukan. Tidak apa, ada sahabat juga bila datang kepada Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, aku ini nak lakukan yang wajib saja. Adkhul jannah, adakah boleh aku masuk syurga? Maka Nabi bilang masuk. Memang akan masuk kalau dia konsisten dengan yang wajib juga, tapi yang wajib dilakukan dengan terbaik. Adapun kita manusia yang sangat-sangat lemah ni, seringkali yang wajib pun ada kalanya ada sedikit kegenjutan, ada yang terlewat, ada yang tidak lakukan dengan fokus. Jadi kita perlulah menampalnya dengan amalan-amalan yang sunnah pula agar dapat menutup segala kekurangan dalam amalan yang wajib tadi. Balik kepada berbagai jenis manusia ni, ada yang dalam bulan Ramadan saja dia beribadah, kemudian lepas Ramadan dia tidak melakukannya. Tidak apa juga, cuma kita nak mendoakan dia supaya dia istiqamah selepas Ramadan, dia teruskan dengan paling tidak adalah amalan-amalan yang wajib, iaitu solatnya. Jangan ditinggalkan yang wajib. Jadi dalam bulan Ramadan ni sedaya upayalah kita menjaga ketiga-tiga perkara tadi, iaitu dari sudut solat kita, dari sudut puasa kita dan dari sudut akhlak kita. Jadi berikut saya akan kongsikan bersama-sama tentang apa yang kita boleh lakukan setelah Ramadan. Jadi
dia itu termasuklah solat malam. Solatul lail kan. Jadi solat di sepertiga malam merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaatnya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala anda boleh cek dalam surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Artinya dan pada sebahagian malam hari sembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nafilah maknanya solat tambahan, solat sunat. Pada waktu hari, malam hari kita solat tahajud. Jadi solat tahajud ni sebahagian daripada solat malam. Jadi kalau kita bangun malam, kita bolehlah buat banyak solat tahajud di antaranya. Ada juga di kalangan kita yang membangunkan malamnya, qiyamul lail, bangunkan malamnya dengan membuat solat tahajud, membuat solat taubat, membuat solat istihara mungkin. Ada yang dia nak buat pilihan, membuat solat hajat, kemudian ada yang juga buat solat tasbih. Jadi banyaklah yang kita boleh lakukan pada malam hari. Bagi wanita-wanita misalnya yang tidak boleh melakukan ibadah, mungkin boleh sertai kaum keluarga untuk bangun juga dalam Ramadan dan juga luar daripada Ramadan. Kita membangunkan ahli keluarga juga ataupun setelah Ramadan selalunya kita mengambil masa sedikit sebelum solat subuh untuk kita melaksanakan solat tahajud ini. Diambil solat tahajud tu daripada perkataan fatahajjat bihi daripada solat tahajud. Jadi di sini Allah sebutkan dan pada sebahagian malam hari solatlah tahajud ataupun sembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, tambahan ya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, mahmuda, terpuji. Jadi walaupun kita solat malam tu, kita mestilah agar hati kita itu tenang, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mungkin yang kita kehendaki, yang kita mahu. Kemudian kita minta kepada Allah juga agar kita itu dijaga hatinya supaya tidak bangga, bongkak atas segala amalan yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kalaulah kita nak berselfie pun, nak pergi tunjuk kepada kawan ke teman ke dekat Facebook ke apa ke, mudah-mudahan kita dapat jaga hati kita supaya kita tak menunjuk-nunjuk. Kita melakukannya mungkin kerana kita nak pun mendorong orang lain untuk melakukannya. Wahal macam mana pun kita balikkan kepada diri kita, jaga hati tersebut. Kemudian di sini solat tahajud juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah solat malam kerana solat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu dahulu. Jadi orang-orang soleh sebelum kita dahulu pun menjalankan perintah solat malam ini. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga sebagai penebus pada segala kejahatan ataupun dosa, mencegah dan juga mencegah dosa serta dapat menghindari penyakit dari badan. Jadi kita juga misalnya janganlah sebabkan solat malam kita jadi letih pula pada siang hari. Jadi kita perlu juga untuk kita perlu atur kita punya schedule kita, apa yang kita lakukan pada siang hari, ataupun misalnya kita nak bangun pada malam hari, kita nak kena tidur awal dulu, rehat banyak kan. Jadi supaya kita dapat juga solat malam dan juga kita dapat juga pergi kerja nanti keesokan hari, nak pergi kerja ke pergi sekolah dan sebagainya. Kita perlu atur malam kita tersebut supaya kita boleh bangun untuk solat malam ini, solat tahajud. Jadi di situ dia adalah amalan orang-orang soleh sebelum kita dan juga jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah sebagai penebus segala dosa-dosa kita dan juga mencegah dosa. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dicegah kita daripada melakukan dosa-dosa. Ditutuplah keaiban kita sedaya upaya. Kemudian menghindari penyakit dari badan. Jadi bukanlah makin kita kurang tidur tu kita makin lemah dan kita makin berpenyakit. Janganlah macam gitu. Jadi sudah tentu kalau kita lakukan begitu maknanya kita tidak bijak dalam kita mengatur kehidupan seharian kita. Dan juga mungkin
kita perlu tidur sebentar qailulah pada siang hari untuk dapat balik energi kita. Itu yang selalu kita lepas Ramadan kita lepas Ramadan mungkin kita ada hari yang kita tidak berpuasa, so kita nak kena tambah dengan makanan-makanan yang sihat supaya kita dapat beribadah malam harinya. Itu pun niat yang baik kan, kerana apa yang kita makan mudah-mudahan kita niatkan supaya kita kuat untuk kita beribadah pada siang hari dan beribadah pada malam harinya. Okey, jemaah sekalian. Okey, seterusnya kita pergi kepada solat yang seterusnya, itu solat duha. Jadi pada awal saya ingat dulu selalunya solat duha ni jarang kita lakukan, solat witir pun jarang kita lakukan kan. Jadi sejak 2 menjak ni alhamdulillah ramai di kalangan kita sedar bahawa solat duha ataupun solat witir tu bukanlah pada bulan Ramadan sahaja. Sebenarnya bulan Ramadan ni hadirin-hadirat sekalian, dia banyak menggalakkan kita untuk ke arah ibadah. Bulan yang berkah kan, bulan yang berkah. Sebabkan itu ada yang tidak melakukannya pada bulan lain tapi melakukan banyak ibadah pada bulan Ramadan ini. Kerana dia pencetus ibadah bagi diri seorang dan saat-saat yang paling baik untuk anda hijrah ke arah kebaikan. Kalau nak mula-mulalah pada bulan Ramadan, kerana ramai yang ke arah kebaikan, ramai yang membuat kebajikan, ramai yang membuat ibadah-ibadah, kita pun akan terdorong sama. Jadi solat duha kita sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadisnya yang bererti sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, bersolatlah untuk ke-4 rakaat pada permulaan siang, nescaya akan aku cukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Jadi dalam solat duha ini sangat-sangat banyak ramai orang melakukannya kerana untuk memberi rezeki yang baik, membuka pintu rezeki kepada kita kerana dia berlaku pada awal-awal hari kita. Dan juga ada hadis yang mengatakan juga solat duha merupakan ganti dari sedekah seluruh ruas tubuh kita. Jadi dalam hadisnya disebutkan hendaklah masing-masing dari kamu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Jadi ada juga yang melakukan sedekah subuh kan, menerusi hadis ini. Jadi setiap pagi dia pun kumpullah duit untuk sedekah, dinamakan sedekah subuh. Jadi apa yang dia nak buat pada sedekah, namanya sedekah kan. Boleh disedekahkan kepada mana-mana badan, mana-mana tempat, mana-mana orang yang memerlukan. Boleh saja, tidak tertaklukkan kepada sesuatu tempat. Jadi hendaklah masing-masing daripada kamu pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka setiap kali bacaan tasbih adalah sedekah. Tasbihnya adalah sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah setiap hari dilakukan. Itu pun adalah sedekah. Jadi bagi orang yang tidak mempunyai kewangan untuk bersedekah, perbanyakkanlah bertasbih. Itu pun adalah sedekah juga. Bacaan tahmid, setiap kali bacaan tahmid adalah sedekah juga. Jadi baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyaklah pahala kita. Zikir tadi. Kemudian setiap tahlil adalah sedekah, iaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah sedekah juga. Setiap kali takbir adalah sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar adalah sedekah. Dan menyuruh kepada yang makruf adalah sedekah. Jadi kita menyuruh, kita bawa orang kepada ke arah kebaikan. Itu adalah sedekah. Kan? Jadi mungkin kadang-kadang kita post something yang baik, orang ikut. Itu adalah sedekah juga. Dan mencegah yang mungkar adalah sedekah. Kita melarang orang daripada melakukannya, itu pun adalah sedekah. Dan sebagai ganti itu semua, cukuplah melakukan 2 rakaat solat duha. Jadi kita melakukan dengan solat duha, cukup untuk misalnya ada yang tidak dapat berbuat demikian, dia buat dengan solat duha pun. Kalau dia buat solat duha, kemudian dia baca zikir-zikirnya seperti tasbih, tahmid, tahlil dan juga takbir, lagi banyak kelebihan yang dia boleh lakukan. Kemudian ada juga yang Nabi ajarkan kepada isterinya, iaitu baca doa subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Itu pun yang Nabi ajarkan kepada isterinya. Apabila Nabi sebut, bila kau baca ini sebanyak 3 kali, maka dia menyamai daripada tadi duduk berzikir sampailah sekarang. Bila Nabi keluar tadi dia berzikir, Nabi balik pun
Tengok dia masih lagi berzikir, kemudian Nabi ajar doa ni. Subhanallah wa bihamdihi. Nampak dia ada baca subhanallah kat situ, kemudian dia ada alhamdulillah lagi kat situ. Kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca alhamdulillah jadi juga dalam doa tadi, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi kan? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Kita baca tasbih dan kita baca hamdalah kepada sebanyak bilangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi, sebagaimana yang Allah ridha ke atas dirinya. Ridha nafsihi wa zinata arsyihi, singgasananya, berapa besar singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membaca tasbih dan kita berhamdalah, kita baca alhamdulillah. Wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, sebagai berapa banyak kalimat-kalimat Allah di muka bumi ini. Begitu banyaklah ciptaan Allah, hamba Allah, begitu banyaklah kita bertasbih dan kita berhamdalah. Itu yang Nabi ajar kepada isterinya, membaca 3 kali doa tadi. Apa doanya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Hadirin hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan kita dapatlah membaca doa ni selalu. Jadi 3 kali je sudah menyamai berjam-jam isterinya Nabi tu berzikir. Jadi setiap kali setiap makhluk Allah yang Allah ciptakan, kita subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Maha singgasana Allah yang begitu besar, kita subhanallah alhamdulillah. Kalimat-kalimat Allah yang banyak itu kita subhanallah alhamdulillah. Dan apa yang Allah redha kepada zatnya pun kita subhanallah walhamdulillah. Begitu cantik kan? Jadi ada banyak amalan yang kita boleh lakukan yang berterusan ke pahalanya sepanjang kehidupan kita. Kemudian setelah kita lihat solat sunnah, iaitu seperti solat duha dan juga solatul lail, termasuk juga solat witir setiap malam, itu anjuran juga, iaitu kita pergi kepada puasa sunnah pula. Puasa sunnah adalah ibadah yang mengerjakan banyak hal tentang kehidupan. Puasa adalah ibadah yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Misalnya menahan hawa nafsu seperti lapar, perasaan marah, hingga kebutuhan makan dan minum kita. Kita menahan hawa nafsu, lapar dan dahaga, kemudian perasaan marah kita, amarah. Kita selalu kena ingatkan diri kita, aku sedang berpuasa. Tak boleh, kena banyak sabar, begitu kan. Jadi bukan bermakna makin kita lapar dan dahaga kita makin naik darah pula. Kita kena kawal hawa nafsu kita, marah kita, dan juga kebutuhan makan dan minum kita, ataupun kebutuhan kita terhadap melakukan hubungan dengan pasangan dan sebagainya, itu kita perlu kawal. Puasa ini mendidik kita begitu. Apa yang kita boleh lakukan di luar puasa, kita tidak dibenarkan melakukan di dalam puasa. Termasuklah bersama dengan pasangan kita, makan minum, marah ataupun bercakap benda-benda yang tidak baik, itu semua. Jadi kalau selepas bulan puasa pun kita melakukan puasa-puasa sunnah, dia tetap akan membantu diri kita istiqamah untuk tidak menjalankan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi setelah habis berpuasa, kita rasa bahagia kan waktu kita berbuka dan setelah nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila anda lihat puasa kan, jadi orang menahan lapar dahaga. Apa yang sebenarnya kita harapkan di meja makan kita bila kita nak berbuka? Hanya seteguk air dan sedikit makanan saja sudah mencukupi. Tak boleh makan banyak-banyak pun kan. Itulah kelebihan Tuhan berikan. Kita makan sedikit saja sudah dapat membantu kita melegakan yang sepanjang hari kita tak makan. Bukan perlu makan berjam-jam menukuk tambah jam-jam yang kita tidak makan tadi. Tidak boleh pun. Waktu puasa kita nak makan banyak-banyak pun, waktu kita berpuasa kita nak makan tu, nak makan ni. Tapi bila kita berbuka, sedikit sudah memadai. Kan ada orang minum air je, sedikit kurma, sudah memadai bagi dia. Makan bubur sedikit, sudah memadai. Yang bila dia tak puasa, dia nak makan banyak. Kan? Jadi itu kelebihan orang berpuasa. Yang Nabi sebutkan, puasa tu ada 2 kegembiraan. Kegembiraan apabila dia berbuka dan kegembiraan apabila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diharap kita setelah puasa Ramadan
tersambung dengan puasa sunnah, mudah-mudahan kita akan mendapat kelebihan begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Al-Haram, dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. Itu tadi kita sebut tentang solat malam. Dan juga sebaik-baik puasa adalah puasa pada bulan Al-Haram. Jadi diriwayatkan juga puasa Al-Haram ni adalah 4 bulan haram, 3 bulan yang letaknya berurutan, iaitu Zulkaidah dan Zulhijjah dan Muharram, dan 1 Rajab di antara Jamadil Akhir dengan Sya'ban. Jadi Rajab ni selalu akan terlupalah sikit kan, pasal dia tidak berurutan antara Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian setelah antara Jamadil Akhir dengan Sya'ban, tengah-tengah adalah Rajab. Jadi itu bulan-bulan haram yang digalakkan kita untuk berpuasa juga. Jadi itulah kelebihan puasa pada bulan Al-Haram. Jadi setelah Ramadan kita bolehlah buat berpuasa pada bulan Al-Haram, iaitu puasa mana? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Nabi banyak meraihkan hari-hari ni, bulan-bulan haram ni, dengan banyakkan berpuasa. Anda boleh juga misalnya ada yang ingin qadakan puasa, kaum keluarga kita melakukan puasa pada bulan Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram dan juga Rajab, kita pun boleh mengambil kesempatan yang sama untuk kita pun mengqadakan puasa. Puasa ni perlu sokongan sama-sama, baru dia rasa macam bolehlah nak berpuasa, kerana ada anggota keluarga yang juga berpuasa sama. Okay. Kemudian kita pergi kepada puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ini banyaklah misalnya permasalahan yang diutarakan. Bagaimana nak kita buat qada dulu ke nak puasa Syawal dulu? Jadi kebanyakan saya akan mengingatkan mereka tentang puasa Syawal ni mengikut kemampuan kita. Nanti kita nak tengok 11 bulan yang akan datang, kita dapat tak untuk mengqadakan puasa kita. Kita kena lihat diri kita. Jadi keutamaan puasa 6 hari Syawal ini, kata Nabi SAW, adalah puasa di bulan Ramadan dan mengikutinya dengan 6 hari bulan Syawal adalah seperti puasa yang berterusan. Kan begitu. Pahalanya sangat-sangat besar kan, hadirin-hadirat sekalian. Jadi kebanyakan mereka akan rasa confused macam mana ni nak buat, nak puasa mana dulu. Sebab itu kita lihat diri kita. Selama kita ni lepas puasa Ramadan, kita ada qada. Bagi orang wanita lah terutamanya kan. Bagi orang lelaki mungkin taklah sebanyak qada macam orang perempuan ni. Ada yang mengandung tak boleh puasa, ada yang menyusukan tak boleh puasa, ada yang sakit tak boleh puasa, ada yang haid tak boleh puasa kan. Jadi kita ni banyak menanggung qada lah kan. Jadi kita nak pilih yang mana dulu. Yang mana satu hendak jadi pilihan. So kita lihat diri kita. Adakah kita 11 bulan yang akan datang tu kita mampu tak nak qadakan puasa kita? Jadi kalau kita tak mampu, maka bila anggota keluarga kita puasa 6, kita puasa qada dulu. Jadi ataupun kita orang yang mampu untuk qadakan puasa pada bulan-bulan yang lain, maka kita boleh juga puasa 6 dulu. Kerana puasa Syawal tu puasa 6 ni pada bulan Syawal saja. Ataupun kita bila lihat kalau kita nak puasa qada kemudian nak puasa Syawal, mungkin tak sempat kerana ada uzur, ada keuzuran nanti kan, sebanyak 8, mungkin 6, 7 ataupun 8 hari. So kita buat pertimbangan pada diri kita. Kita don't force ourselves. Kita nak kena tengok ini adalah puasa sunnah tapi qada adalah wajib. Maka kita jangan melewat-lewatkannya sampai ke tahun yang akan datang. Jadi kita cover dulu puasa qada kita dulu. Kerana ada puasa-puasa lain yang juga martabatnya seumpama, sama, lebih kurang ataupun ada yang lebih, ada yang kurang kan. Cuma tidak apa, kalau kita tidak boleh lakukan satu, jangan tinggalkan semua. Kalau kita tidak boleh tinggalkan, kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggalkan semua. Kita buat mana yang kita mampu. Jadi kalau anggota keluarga kita ada melakukan puasa 6, kita ambil kesempatan lah.
untuk buat sekali. Jadi mereka melakukan puasa 6, kita melakukan puasa qada kita. Lihat diri kita sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Kemudian para ulama menjelaskan puasa seterusnya, iaitu puasa 6 Syawal ni adalah seperti puasa selama setahun. Puasa Ramadan adalah seperti puasa selama 10 bulan, dan puasa 6 hari bulan Syawal ni adalah seperti puasa selama 2 bulan. Ini adalah seperti puasa setahun penuh. Ini yang disebutkan lah, hadis ni disebutkan puasa Ramadan tu kita kan puasa selama kelebihan dia adalah seperti kita puasa 10 bulan. Dan puasa 6 ni adalah seperti kita berpuasa 2 bulan. Maka bila kita add semua, samalah macam kita berpuasa setahun penuh. Gitu kan. Kemudian puasa Ayyamul Bid, iaitu puasa putih. Di sini sebutkan Nabi SAW melakukan 3 perkara, iaitu puasa selama 3 hari pada setiap bulan, solat duha 2 rakaat dan solat witir sebelum tidur. Jadi Nabi sebut siam salah satu ayam min kulli syahr. Jadi setiap bulan tu Nabi akan puasa 3 hari, iaitu 13, 14 dan 15 ikut bulan Islam ya. Kemudian 2 rakaat solat duha, kemudian witir sebelum tidur. Jadi kalau anda sudah witir sebelum tidur, anda bangun tidur, kemudian anda nak qiyamul lail, nak solat tahajud ataupun nak solat yang lain, kemudian adakah anda perlu untuk solat witir lagi sekali? Nabi bersabda tidak ada 2 witir dalam satu malam, tapi boleh kita menambahnya. Seperti ada fatwa daripada Majlis Ulama Islam Singapura mengatakan kalau kita sudah witir sebelum kita tidur, kemudian kita bangun, kita nak beribadah, kemudian kita dah buat semua solat-solat sunnah yang lain, kemudian kita nak witir juga, kita tambah. Misalnya kalau tadi kita dah buat 3, kita buat lagi 2, jadi 5. Tetap ganjil kan. Ataupun kita nak berpegang kepada hadis yang tadi, yang tidak ada 2 witir pada satu malam. Jadi tadi witir sudah mencukupi kerana kita berlaku berhati-hati, takut kita tak terbangun sebelum subuh kan. Jadi kita buat dulu begitu. Jadi ini yang Nabi ajarkan, iaitu setiap bulan 3 hari kita solat, kita puasa yang dinamakan puasa putih 13, 14 dengan 15. Kemudian 2 rakaat duha disebutkan lagi, tadi kita dah sebut tentang duha, Nabi sebutkan lagi. Kemudian witir sebelum kita tidur. Itu kelebihan yang kita boleh buat. Jadi witir bukan hanya waktu Ramadan saja, setelah Ramadan pun kita boleh lakukan, dan kita digesalah oleh Nabi untuk kita menutupkan amalan kita pada hari tersebut dengan solat witir. Paling tidak kita buat 1 rakaat. Kalau kita penat juga, kita boleh solat sunnah tu dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Kemudian kita buat puasa Senin Khamis. Di sini disebutkan kenapa Nabi suka lakukan puasa pada hari Isnin. Hari Isnin merupakan hari kelahiranku, kata Nabi. Hari aku dilantik menjadi Rasul dan Allah menurunkan Al-Quran kepadaku. Terbukanya pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis. Pintu-pintu syurga dibuka pada hari Isnin dan Khamis, maka akan diampunkan semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan apa-apa, kecuali seorang yang di antaranya berlaku permusuhan. Lalu dikatakan tiadalah pengampunan terhadap kedua-duanya orang ini hingga mereka berdamai. Jadi kalau kita buat banyak ibadah tapi kita masih ada permusuhan di antara kita, maka juga amalan kita tidak akan memberi manfaat kepada diri kita. Jadi kita kalau dah berpuasa Senin dan Khamis, kita lihat hubungan kita dengan orang lain, ada tak permusuhan di kalangan kita. Hendaklah kita jauhkan daripada permusuhan tersebut untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah, dan nak dapat cinta kepada Allah, cinta daripada Allah, kita nak cinta sesama kita juga. Ya. Kemudian puasa pada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Jadi baginda Nabi SAW bersabda, ia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya Allah, kelebihan dia begitu banyak. Jadi orang kita selalu menggalakkan untuk kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Jadi pada bulan Zulhijjah tadi kan Nabi banyak berpuasa daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah orang tidak berpuasa kena hari raya kan, dan juga 3 hari selepasnya iaitu hari Tashrik
pun tidak boleh berpuasa. Jadi Islam tu dia balance kan. Ada hari ada yang puasa wajib, kemudian ada puasa sunnah, kemudian ada hari tak boleh puasa. Hari itu adalah hari yang perlu kita gembira, seperti hari raya Aidilfitri, hari raya Aidiladha dan 3 hari tasyrik selepasnya. Ya. Jadi dia balance macam itu. Kemudian puasa Ashura. Puasa Ashura ini adalah sangat utama untuk dilakukan di bulan Muharram, iaitu pada tanggal 10 Muharram. Jadi Ibn Abbas mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa di hari yang paling dia sukai dibandingkan hari lain, kecuali hari ini, iaitu hari Ashura, kata Ibn Abbas. Dulunya puasa Ashura ini adalah puasa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan iaitu sebelumnya bila Nabi SAW sampai ke bumi Madinah tu, melihat ramai orang-orang berpuasa pada hari Ashura, maka Nabi pun menggalakkan umatnya untuk melakukan puasa Ashura juga. Kerana pada hari tersebut Nabi Musa iaitu Nabi Musa AS terselamat daripada kejaran daripada Firaun, dan juga banyak kalangan para anbiya yang terlepas daripada cabaran dan cubaan pada hari tersebut. Jadi kita pun digalakkan untuk berpuasa pada hari Ashura. Kemudian puasa Daud, berikut bunyi hadisnya, iaitu puasa sehari dan berbuka sehari. Kerana yang demikian itu adalah seutama-utama puasa. Itulah puasa saudara Daud alaihissalam. Jadi puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Itu puasa Daud yang iaitu paling banyak kita berpuasa, iaitu puasa sehari, buka sehari, puasa sehari dan buka sehari. Kemudian kita pergi kepada zikir, iaitu kita pada bulan Ramadan ini banyak zikir-zikir yang kita lakukan, dan juga kita kita istiqamah lah dalam zikir-zikir kita, termasuk zikir yang tadi saya sebutkan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian zikir tadi yang kita sebutkan, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Tu zikir-zikir yang baik untuk kita lakukan. Kerana dalam bulan Ramadan juga ada orang yang mungkin tidak dapat membaca Al-Quran, jadi dia konsentrate dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita continue teruskan dengan kita membaca Al-Quran, iaitu di sini disebutkan, iaitu Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat kelak. Jadi apa yang kita suka baca, dia menjadi teman kita di akhirat kelak. Jadi kita kalau rasa di alam barzah pun kita takut bersendirian, orang yang banyak membaca Al-Quran, Al-Quran akan bangun sebagai peneman dia dekat alam barzah. Itu jangan takut dah bersendirian. Kalau kita takut bersendirian, kita kena banyaklah mengambil Al-Quran ni sebagai peneman kita. Sering kali kita melakukan bacaan kepada bacaan dalam sehari kita. Jangan kita lupa, ataupun misalnya ada orang yang tidak tahu membaca, boleh saja bermula dengan belajar untuk membacanya jika kemampuan ada. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi ada juga pada masa saya mengajar tu, ada yang agak tua, masih tidak tahu membaca. Tidak apa, kita just ajar mereka surah-surah yang pendek, surah-surah pilihan, supaya dia mahir dan dia boleh membacanya di dalam sembahyang, dalam solat. Kemudian apabila orang belajar dan juga mengajar Al-Quran ini, merupakan sebaik-baik manusia, iaitu Nabi sebut, sebaik-baik kalian man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, iaitu mereka yang sebaik-baik kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarnya kepada orang lain. Itu kelebihan. Jadi orang sukalah untuk mengajar Al-Quran ini kerana mendapat kelebihan yang banyak. Setiap kalimat tu kita dapat pahala. Jadi ada yang bertanyalah, boleh tak dia baca tafsir saja? Kerana takut nanti baca Quran salah kan.
Jangan takutlah kita tend to do mistake kan. Tapi kita kena pergi belajar. Kalau kita ada masa peluang, zaman sekarang banyak online, tidak ada nanti depan Allah Subhanahu Wa Taala kita nak cakap kepada Allah, ya Allah tak ada masa, tak ada opportunity, tak ada peluang nak belajar. Jadi depan Allah Subhanahu Wa Taala jangan nanti kita nak cari alasan, tak ada alasan. Kerana waktu zaman sekarang banyak online, boleh belajar secara online. Nak belajar bahasa Arab pun boleh secara online, mengaji pun boleh, Al-Quran pun boleh, talaki pun boleh. Jadi banyak peluang-peluang untuk kita mempelajari Al-Quran ini. Untuk mendapat syafaat nanti di belakang hari. Jadi dia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di belakang hari, di hari kiamat kelak. Kemudian dia akan bangun menjadi saksi pada kita yang kita ada membacanya. Kemudian ada sahabat yang datang kepada Nabi suka baca surah tersebut. Walaupun pendek, suka baca. Kerana Nabi bilang kau akan dibangkitkan dengan ayat, dengan surah tadi. Itu kelebihan Al-Quran. Tidak ada kalau kita associate ourselves, kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, tidak ada yang akan rugi. Setiap ada yang mendengar dapat pahala, dia tak tahu baca dia mendengar dapat pahala, yang membaca dapat pahala, yang menghayatinya dapat pahala, yang mengajarkan kepada orang dapat pahala, yang tengok aja Al-Quran misalnya tu pun dapat pahala. Dia tengok, dia baca je, dia tengok aja, dapat pahala. So kita berdekatkan diri kita kepada Al-Quran, tidak akan rugi kita. Kemudian kita berselawat kepada Nabi SAW sentiasa. Saya dapat kelebihan yang banyaklah kerana sentiasa setiap hari ajar hadiskan dan kita akan sebut sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Bertuah kita jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang sama kita mengajar, dalam masa sama kita selalu mengucapkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebut orang yang paling berhak mendapat syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memerintahkan hamba-hambanya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kita kalau ingat, auzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi bukan kita yang buat dulu. Allah dan dengan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut. Kalau itu yang dilakukan oleh Allah dan malaikat-malaikatnya, tentu kelebihannya sangat-sangat besar, mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berbanyakkan bersedekah. Yang tadi kita sebut setiap ruas tulang manusia, jadi dia bersedekah kan, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, tu semua bersedekah. Tulang rusuk kita bersedekah. Dan juga setiap ruas tulang manusia harus bersedekah setiap hari di saat terbitnya matahari. Berbuat adil terhadap dua orang, mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang naik kenderaannya, membimbingnya, mengangkat barangnya, mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Kita tolong orang angkat. Jadi ucapan yang baik adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan solat adalah sedekah. Serta menyingkirkan sesuatu rintangan yang boleh memudaratkan orang di tengah jalan tu, terletakkan ke tepi, itu pun adalah sedekah. Nampak peluang-peluang sedekah terlalu besar dan terlalu luas, jamaah sekalian. Kemudian terakhir sekali, kita iktikaf di masjid. Kita iktikaf di masjid. Jadi walaupun kita digalakkan untuk mengiktikaf 10 terakhir dalam bulan Ramadan, kemudian kita meneruskan amalan tersebut di luar daripada Ramadan. Sering kalilah termasuk orang-orang lelaki ini untuk hatinya terpaut dalam dengan masjid, sentiasa mengimarahkan masjid, sentiasa menghiasi masjid dengan kehadirannya, iktikafnya. Wanita-wanita pada zaman Nabi dan juga kaum wanita isteri-isteri baginda pun beriktikaf sekali. Iaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Sesungguhnya Nabi SAW biasa beriktikaf di 10 terakhir daripada bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu isteri-isteri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Jadi itu kelebihan. Kita dah membicarakan tentang solat-solat sunat, puasa-puasa sunat, termasuk iktikaf di masjid, kemudian termasuk zikir, termasuk sedekah. Last sekali ini sangat-sangat penting sekali. Amalan-amalan kita ni mudah-mudahan dapat membantu kita untuk menjaga akhlak kita. Jadi kalaulah banyak amalan kita tapi yang orang lihat adalah akhlak kan. Bila kita bergaul dengan manusia adalah akhlak yang datang dulu. Orang tak tahu kita mana kedudukan kita, pelajaran kita setinggi mana, tapi akhlak kita mencerminkan kehidupan kita. Adalah menjaga anggota dan lisan. Bila waktu dalam bulan puasa kita menjaga, kita sebutkan sesungguhnya aku berpuasa setelah Ramadan. Bagaimana kita? Sepatutnya kita hendaklah mengingatkan diri kita, sesungguhnya aku orang Islam. Aku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku adalah umat Nabi Muhammad. Aku masih mengikut akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di 11 bulan yang lepas daripada Ramadan ni. Berlanjutan akhlak kita yang baik. Iaitu di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud dalam hadisnya, puasa itu perisai, maka pada hari kamu berpuasa janganlah ia berkata-kata dan jangan berkata-kata yang tidak baik. Jangan membuat kefasikan serta jangan mengganggu orang lain. Jika ada orang yang memakinya dan memusuhinya, maka katakanlah sesungguhnya aku berpuasa. Jadi bulan puasa ini, bulan Ramadan, kita membantu diri kita untuk mengekang segala word-word yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak boleh. Jika terlanjur, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keterlanjuran kata-kata kita. Mudah-mudahan apa yang sudah saya kongsikan di sini dapat saya dan juga jemaah sekalian, muslimin muslimat sekalian melakukannya, iaitu apa yang tadi saya sebutkan adalah solat sunnah, kemudian puasa-puasa sunnah, zikir, sedekah, dan juga iktikaf, dan juga kita menjaga anggota dan lisan kita daripada mengatakan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi oleh itu kita menjaga nama baik Islam, menjaga nama baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu diutuskan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa perkongsian saya memberi manfaat kepada semua, pada kita dan juga keluarga dan semua jamaah kita kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia. Moga-moga segala amalan yang kita lakukan memberi manfaat kepada diri, menolak kita daripada melakukan segala kejahatan, memberi pahala yang banyak kepada diri kita, membantu kita menjaga tingkah laku dan juga moga-moga amalan kita diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.